Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah Masjid Yusuf Ishak semuanya? Saya harap semuanya dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya. Dan macam mana hari ini? Kita dah bersedia untuk menyambung perbincangan kita dalam kitab Fathul Bari. Saya harap semuanya dalam keadaan yang sudah bersedia. Dan untuk pengetahuan semua, kita masih lagi dalam bab yang ke berapa? 38. Dan hari ini kita akan sambung ya perbincangan berkenaan dengan topik kita, iaitu dosa berdusta atas nama Nabi SAW. Dan dalam bab 38 pada hari ini, kita akan masuk pada muka surat 301. Okey, yang mana kalau pada minggu lepas kita dah bincang berkenaan dengan hadis 106. Jadi pada hari ini kita akan membincangkan hadis 107 yang merupakan kita panggil hadis yang menguatkan lagi perbincangan pada hadis 106. Okey, boleh? Siap dah semuanya? Baik, kita baca ya dulu bahasa Arabnya di sini. Hadis 106. Sanadnya di situ daripada Imam Al-Bukhari, yang mana Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis ini. Haddatsana Abul Walid qala haddatsana Syu'batu an Jami' ibn Shaddad an Amir ibn Abdullah ibn Zubairi an abihi qala qultu liz-Zubairi inni la asma'uka tuhaddithu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kama yuhaddithu fulanun wa fulanun. Qala ama inni lam ufariqhu walakin sami'tuhu yaqul man kadhaba alayya muta'ammidan man kadhaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar. Tadi saya salah baca ya. Okey, man kadzaba alayya lagi sekali. Man kadzaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar. Okey, sekali lagi ya. Man kadzaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar. Jadi, dalam hadis ini sanadnya adalah daripada Abul Walid, yang mana beliau meriwayatkan kepada kami. Dia berkata, Syu'bah meriwayatkan kepada kami dari Jami' bin Shaddad, dari Amir bin Abdullah bin Az-Zubair, dari ayahnya, yang mana dia berkata, aku bertanya kepada Az-Zubair. Okey, iaitu Abdullah bin Az-Zubair, dia bertanya kepada ayahnya, Az-Zubair. Apa pertanyaan yang diajukan kepada ayahnya di sini? Beliau tanya kepada ayahnya, kenapa? Kan? Ataupun itu dalam bahasa Melayu kita lah kan, tapi di sini teruslah kita masuk kepada maksud di sana. Aku tidak pernah mendengarmu menyampaikan hadis Nabi SAW sebagaimana si fulan dan fulan menyampaikannya. Maknanya dia muskil kan, kenapa tak nampak dia, bukan kita kata Az-Zubair ini dia tidak meriwayatkan hadis, ada hadisnya, tapi dia tak sampaikan sebagaimana si fulan dan si fulan. Baik. Ketika Abdullah ibn Az-Zubair bertanya dengan persoalan ini kepada beliau, apakah jawapan diberikan kepada Abdullah tersebut? Maka kata Az-Zubair di sini kan, dia kata, sungguh aku tidak pernah berpisah dengan Nabi. Okey, aku tidak pernah berpisah dengan Nabi. Namun aku pernah mendengar beliau bersabda, siapa yang berdusta atas namaku, maka hendaklah dia menempatkan tempat duduknya di neraka. Jadi ini adalah jawapan Az-Zubair
kepada persoalan Abdullah tu tadi. Dia kata dia pernah dengar apa kata Nabi. Nabi kata, siapa yang berdusta atas namaku, maka hendaklah dia menempatkan tempat duduknya di neraka. Baik, kita lihat di sini. Ada perkara yang menarik di dalam sanad hadis ini. Sebelum saya masuk kepada perbincangan hadis tersebut, saya nak sentuh sedikit apa yang telah dijelaskan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau berkenaan dengan keistimewaan yang dimiliki oleh hadis bernombor 107 ini. Apa kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani? Jika kita lihat pada syarah hadis di bawah situ, cuba cari pada garis yang 1, 2, 3, 4. Okey, pada baris yang keempat dalam perenggan yang bawah terakhir itu kan, pada muka surat 301, disebutkan bahawa di dalam sanad ini terdapat dua keterangan penting, ataupun di dalam sanad ini ada dua keistimewaan yang penting. Apakah ia? Baik, kita lihat Pertama, sanad tersebut termasuk jenis riwayat tabi'in dari sesama tabi'in yang meriwayatkan dari seorang sahabat, dan sahabat ini pula meriwayatkan daripada sahabat yang lain. Macam mana tu? Baik, kita lihat di sini. Tak nampak. Kita lihat di sini. Okay, riwayat tabi'in dari tabi'in yang meriwayatkan daripada seorang sahabat, dan seorang sahabat ini pula dia meriwayatkan daripada seorang sahabat yang lain. Baik, begini lihat. Dalam sanad hadis ini kita ada Jami' ibn Shaddad. Saya letak nombor 1 kan dalam gambar ini. Okey, lihat pada nombor 1 yang besar itu, dan dalam kotak yang ada tu kan, ada nama siapa? Jami' ibn Shaddad an Amir ibn Abdullah. Mereka berdua adalah tabi'in. Jami' ibn Shaddad adalah seorang tabi'in. Amir ibn Abdullah adalah seorang tabi'in. Jika lihat kepada di sebelah kanan itu kan, di sebelah kanannya ada keterangan berkenaan dengan kedua-dua perawi ini, yang mana kedua-duanya adalah tabi'in kalangan biasa. Kalau lihat di sebelah kanannya kan, saya ada gariskan dengan warna biru di bawah itu kalangan tabi'in kalangan biasa, kalangan tabi'in kalangan biasa. Jadi sebab itu tadi Imam Ibn Hajar kata apa? Riwayat ini adalah riwayat tabi'in daripada tabi'in. Tabi'in sesama tabi'in. Iaitu daripada siapa? Jami' ibn Shaddad adalah seorang tabi'in, yang mana diambil daripada siapa? Amir ibn Abdullah ibn Az-Zubair ibn Al-Awwam, yang merupakan juga seorang tabi'in. Okey? Baik. Yang kedua, keistimewaan yang kedua yang terdapat pada sanad hadis 107 dalam kitab kita ini. Apa kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani? Okey, beliau kata gini. Kalau kita lihat kepada yang kedua riwayat anak dari ayahnya. So dalam sanad hadis kita ini ada riwayat anak kepada ayahnya. Siapa? Okey, lihat begini jemaah. Saya letak nombor 2 situ, kemudian ada kotak kan pada nama perawi tersebut, iaitu Abdullah ibn Az-Zubair an abihi, daripada ayahnya. Ayahnya siapa? Ayahnya adalah Az-Zubair ibn Al-Awwam. Kalau lihat di sebelah kanan, ada warna kuning, ada petak warna kuning yang saya letakkan anak dan ayah. Siapa anak di dalam sanad ini? Abdullah ibn Az-Zubair ibn Al-Awwam ibn Khalid ibn Asad. Beliau adalah seorang sahabat. Okey, dan juga ayahnya adalah sahabat. Itu sahabat Nabi SAW. Jadi periwayatan ini, sebab tu tadi Imam Ibn Hajar Al-Asqalani beliau kata apa? Ia adalah riwayat daripada seorang periwayatan anak dari ayahnya. Kerana Abdullah dia meriwayatkan hadis ini dari ayahnya, iaitu Az-Zubair ibn Al-Awwam. So itulah sedikit berkenaan dengan sanad hadis 107 dalam bab 38. Sanad hadis 107 dalam bab 38 ini. Baik,
Kita lihat di sini. Di dalam perbincangan ini ya, dalam perbincangan ini, kalau lihat kepada muka surat yang berikutnya, dalam muka surat yang berikutnya, kita dapati bahawasanya dalam hadis ini, Abdullah, iaitu anak kepada Az-Zubair ibn Al-Awwam, beliau tanya kepada ayahnya, kenapa ayahnya ni dia tidak mempraktikkan periwayatan hadis yang banyak sebagaimana orang-orang yang ada di sekitar mereka ataupun sebagaimana para sahabat Nabi yang lain. Kenapa ayahnya tak sebagaimana orang-orang tersebut? Okey, baik. Jadi di sini kita lihat, kalau lihat ya muka surat 302, okey, muka surat 302, kita ada perkataan, saya nak pergi dahulu satu demi satu. Okay, kita ada perkataan qultu liz-Zubair. Dah jelas tadi kan, saya pernah sebutkan di dalam gambar kita tadi, Zubair itu siapa? Iaitu ialah Az-Zubair ibn Al-Awwam, ayah kepada Abdullah. Okey, ayah kepada Abdullah. Kemudian kita ada perkataan tu hadis, menyampaikan hadis maksudnya. Kita juga ada perkataan kama yuhaddithu fulanun wa fulanun. Maknanya apa? Sebagaimana si fulan dan fulan menyampaikan. Sebab itu tadi saya kata Abdullah dia tanya kepada ayahnya, kenapa ayah tak sampaikan hadis sebagaimana fulan dan si fulan ataupun sebagaimana orang itu dan orang inilah kalau dalam bahasa kita ya, untuk mudah faham. Jadi, apa kata Az-Zubair ibn Al-Awwam bila anaknya mempersoalkan nak cakap ketidakaktifan ni, maknanya dia kurang lah dia kurang riwayatkan hadis. Jadi dia pun beritahu kepada anaknya. Lihat ya, di situ kita ada perkataan ama inni. Ki ama inni. Dia kata kepada anaknya, ingatlah, sungguh aku. Hal ini kita panggil sebagai tanbih. Tanbih maksudnya adalah peringatan. Peringatan yang diberikan oleh Az-Zubair kepada anaknya Abdullah berkenaan kenapa beliau tidak meriwayatkan hadis sebagaimana si fulan dan si fulan. Jadi di sini jemaah, okey, kita lihat begini. Dia pun jelaskan kepada anaknya lam ufariqhu. Okey, lam ufariqhu. Iaitu kita lihat di situ kan ada perkataan lam ufariqhu. Maksudnya tidak pernah berpisah dengan beliau. Maknanya Abdullah Az-Zubair ibn Al-Awwam dia beritahu kepada anaknya, aku ni tak pernah berpisah dari Nabi. Okay, tak pernah berpisah dari Nabi. Maknanya di sini ya, cuba lihat di bawah itu ada penerangan. Yang mana dikatakan dalam riwayat Al-Ismaili terdapat tambahan perkataan munzu aslam tu. Sejak aku masuk Islam. Dijelaskan begini. Az-Zubair nak kata kepada anaknya, sebahagian besar waktu hidupnya, iaitu waktu hidup Az-Zubair sentiasa bersama dengan Nabi SAW. Walaupun Az-Zubair ini kan pernah berhijrah ke Habasyah, yang merupakan penghijrahan pertama masyarakat Islam daripada Makkah ke Habasyah. Itu adalah peristiwa penghijrahan yang pertama. Dan ketika Nabi berhijrah ke Madinah, Az-Zubair tidak ada pada masa itu. Tapi yang ingin ditekankan oleh Az-Zubair di dalam keterangannya kepada anaknya ini ialah, dia kata kepada anaknya, selain daripada kedua-dua masa itu, iaitu tentang penghijrahannya ke Habasyah, tentang pada awal-awal permulaan Nabi SAW berhijrah ke Madinah, setelah itu dia sentiasa meluangkan masanya, meluangkan hidupnya bersama dengan Nabi SAW. Itu menunjukkan apa jemaah? Okey, kita lihat begini. Az-Zubair menyebutkan ucapan ini sebagai bentuk jawapan atas pertanyaan yang diajukan kepadanya. Artinya, jika dia sentiasa bersama dengan Nabi, jika Az-Zubair ini dia sentiasa bersama dengan Nabi SAW, tentu sahaja dia banyak mendengar hadis. Kan logik kan di situ? Bila dia kata kepada anaknya lam ufariqhu, aku tak pernah berpisah dengan Nabi SAW, maknanya aku sentiasa bersama dengan Nabi SAW. Yang kita faham, bila orang sentiasa bersama dengan seseorang,
bermakna ada banyak perkara yang dia pelajari. Lebih-lebih lagi jika dia sentiasa dekat dengan seorang guru. Maka di sini jelas kepada kita, bila Az-Zubair kata kepada anaknya, banyak masa dia luangkan kepada Nabi, bermakna tentu saja banyak hadis yang beliau dengar daripada Nabi SAW dan menuturkannya kembali. Baik, cuma di sini akan tetapi dia tidak banyak meriwayatkan kembali hadis-hadis dari Rasulullah SAW. Kenapa begitu? Kerana dia kata kepada anaknya, sebab dia dengar Nabi SAW bersabda, kan, iaitu hadis yang tadi kita baca, man kadzaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar. Dia kata kepada anaknya Abdullah, sebab aku mendengar Nabi SAW bersabda, siapa yang berbohong atas namaku, maka hendaklah dia menempatkan tempat duduknya di dalam api neraka. Jadi di sini ya, apa yang boleh kita fahami daripada penjelasan Az-Zubair itu tadi, kita kata begini, beliau bimbang bila dia banyak meriwayatkan hadis sebagaimana orang lain, kemungkinan ada perkara yang dia riwayatkan ataupun dia sebutkan, kan, perkara yang salah. Dan bila dia sebut perkara yang salah, dia akan masuk ke dalam ancaman yang disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadis ini. Okey, walaupun ya, kalau kita baca ya di dalam perbincangan ini, okey, di sini kita lihat begini. Di sini Az-Zubair dia berpegang dengan satu prinsip. Hal ini ya boleh kita rujuk pada muka surat 303. Okey, perbincangannya ada di muka surat 303. Cuma saya nak ringkaskan perbincangan yang ada dalam kitab kita. Okey, saya tak nak baca satu persatu, tapi saya nak ringkaskan perbincangan yang telah dibahaskan oleh Imam Ibn Hajar dalam kitabnya ini. Kita dapati prinsip Az-Zubair ketika dia nak meriwayatkan hadis ini ialah, bagi dia, kalau dia tersalah perkara itu, sama ada dia sengaja ataupun tidak, hal itu adalah kedustaan. Ia adalah pembohongan. Bila ia adalah pembohongan, bermakna kita meletakkan sesuatu tidak sesuai pada tempat dan keadaannya. Okey? Tidak sesuai pada tempat dan keadaannya. Walaupun ijma' ataupun mudah untuk saya gunakan dengan perkataan majority, para ulama bersepakat, jika kita tidak sengaja, kan, ketika kita bercakap tentang hal sesuatu tapi kita tak sengaja, hal itu bukan di atas kesengajaan kita untuk berbohong. Mungkin di luar pengetahuan kita, mungkin ialah perkara yang kita tersilap sebut dan sebagainya. Okey, cuma di sini ialah ijma' tetap mengatakan tidak sengaja dia tidak berdosa. Tetapi bagi Az-Zubair, menurut kepada prinsip yang beliau pegang, kalaupun dia tak sengaja, ia adalah perkara yang salah. Kerana apa ya jemaah? Begini, kerana hadis Nabi adalah hukum hakam dalam agama. Kita dah bincangkan hal itu pada minggu lepas, betul tak? Kenapa kita tidak boleh berbohong atas nama Nabi? Kenapa kita tidak boleh mereka hadis sehingga kita menyampaikan hadis palsu? Kerana hadis adalah sumber hukum dalam agama kita. Jadi di sini, menurut kepada prinsip Az-Zubair, dia bimbang, kan, bila banyak meriwayatkan hadis, kemudian silap pula, kan, meriwayatkan hadis itu, maka hal ini akan menyebabkan beliau terkena ancaman yang disebutkan oleh Nabi SAW itu tadi. Selain itu, bagi beliau, bila tersilap, kan, bila kita tersilap menyampaikan hadis, dan hadis itu dia akan jadi amalan yang tidak ada dalam syariat, maknanya kita seolah-olah buat satu hukum yang mana tidak ada dalam syariat. Bila kita tersilap meriwayatkan hadis, ataupun bila kita menyebutkan sesuatu yang di luar pengetahuan kita, lalu kita kata ia daripada Nabi SAW.
ia akan jadi syariat. Yang mana syariat itu langsung tidak ada dalam agama kita. Jadi ini adalah keprihatinan yang ada pada Az-Zubair. Dan satu perkara lagi, bila dia jadi prihatin lah, maknanya dia prihatin begini. Bila dia sampaikan satu perkara yang tidak ada dalam syariat, maka orang ramai akan amalkan perkara yang salah. Dan orang ramai akan amalkan perkara yang salah. Contoh, jika saya sebagai seorang asatiza, kemudian saya menyampaikan sebuah ataupun satu hadis palsu, saya sebarkan. Saya kata beramal dengan ini, nanti dapat ini dan sebagainya kan. Agak-agak orang awam ni yang dengar ucapan saya, mereka amalkan ke tidak? Bagi saya pasti ianya akan menjadi pegangan masyarakat awam dan masyarakat awam akan beramal dengan hal tersebut. Tapi masalah di sini ialah, apa yang saya sampaikan itu tadi, ia langsung tidak ada dalam syariat. Okay, ia langsung tidak ada dalam syariat. Kerana apa? Ia adalah hadis palsu. Jadi ini yang dikhawatirkan oleh Az-Zubair. Jika dia banyak meriwayatkan hadis, kerana apa? Dia bimbang tersilap. Bila dia tersilap, kemudian dia menyampaikan sesuatu yang tidak ada dalam agama dan akhirnya hal itu diamalkan oleh masyarakat, maka di sini masyarakat akan beramal dengan perkara-perkara yang salah, yang langsung tidak ada dalam syariat, bahkan disandarkan kepada Nabi SAW. Maka kita kata begini, ini adalah sikap yang diambil oleh Az-Zubair, iaitu beliau mengambil sikap yang berhati-hati ketika menyampaikan hadis. Bukan kita kata beliau ni menyembunyikan ilmu, bukan begitu. Tetapi dia mengambil sikap yang berhati-hati. Kalau tak ada keperluan untuk dia sampaikan, yang mana memang hadis itu sudah disampaikan oleh sahabat lain, sudah. Bagi dia sudah, tak apa, ada sahabat lain yang sudah sampaikan. Yang mana sahabat itu yakin apa yang mereka sampaikan adalah benar, tepat daripada Nabi SAW. Bukan juga kita kata sahabat-sahabat lain mereka ni tidak prihatin, bukan begitu. Ya, kita tak kata kalau sahabat yang ramai, yang banyak meriwayatkan hadis, agaknya mereka tak prihatin sebagaimana Az-Zubair. Bukan begitu, jemaah, bukan begitu. Tapi ialah, ini adalah sesuatu yang kita panggil sebagai keprihatinan individu. Bagi Az-Zubair, dia mengambil sikap yang berhati-hati kerana dia bimbang menyampaikan sesuatu yang tidak ada dalam syariat. Selebihnya, kan, jika ada sahabat lain yang boleh sampaikan dengan penuh keyakinan dan itu adalah benar daripada Nabi SAW, bagi dia dah itu Alhamdulillah. Okay, saya harap hal itu dapat difahami ya, tentang keprihatinan Az-Zubair ini. Namun yang paling penting ialah berkenaan dengan apa yang nak kita bincangkan di sini, berkenaan dengan hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW. Keprihatinan yang ada pada diri Az-Zubair, kan? Keprihatinan yang ada pada diri beliau, yang mana beliau mengambil sikap berhati-hati ketika meriwayatkan hadis ataupun ketika menyampaikan hadis, maka itu juga perlu ada dalam diri kita. Itu juga perlu ada dalam diri kita. Kerana apa? Supaya kita ini tidak terkena ancaman, cemuhan ataupun doa keburukan bagi mereka yang berdusta atas nama Nabi SAW. Sebab itu Nabi kata falyatabawwa. Okey, falyatabawwa. Boleh lihat ya perkataan itu pada muka surat 304. Ya, pada muka surat 304 Nabi kata apa? Falyatabawwa. Jadi apa yang dijelaskan oleh Imam Ibn Hajar ketika beliau mensyarahkan pada perkataan ini, beliau kata maka hendaklah dia menempati. Atau dengan kata yang lain, kalau ikut kepada bahasa kita ya, kita kata apa? Hendaklah dia jadikan tempat tinggalnya di dalam api neraka. Jadi ini disimpulkan sebagai sesuatu yang disebutkan oleh Nabi sebagai ancaman orang yang berdusta ke atas nama beliau, ataupun cemuhan, atau boleh kita kata doa keburukan bagi orang yang melakukan ataupun bagi orang yang mereka hadis palsu, kemudian mereka kata ini adalah daripada Nabi SAW. Jadi sebab itu kita kena berhati-hati.
jangan sebarangan kita menyampaikan sesebuah hadis jika sekiranya kita tidak tahu daripada mana sumber hadis ini. Kan? Kadang-kadang kita ni suka dapat sesuatu daripada WhatsApp, dapat sesuatu daripada Facebook, IG dan sebagainya, orang print screen lah sebagainya, push sana push ni, maknanya forward sana forward sini. Kemudian kita tak periksa terlebih dahulu. Dan kadang-kadang pelik lah. Ataupun kita mengambil satu statement yang mana kita sendiri tak tahu daripada mana datang statement itu. Lalu kita kata ini hadis, ini adalah yang diajarkan oleh agama, dan kita jadikan ia sebagai satu ganjaran dan satu hukum dalam agama kita. Lalu kita mengajak orang lain supaya berpegang dengan hukum tersebut. Contohnya, saya nak bagi begini. Okey. Kebanyakan masyarakat kita, mereka ini, saya tak tahu adakah sekarang ni masih ramai lagi orang yang berpegang dengan perkara ini. Kalau dulu-dulu zaman saya kecil-kecil dulu kan, zaman saya nak membesar kan, sekarang nak membesar lagi kan, zaman saya budak-budak, zaman saya muda-muda kan, tapi sekarang pun muda lagi. Okay, sekarang pun muda lagi. So pada zaman kita muda-muda masa kita belajar kan, orang selalu cakap, kalau isteri yang mengizinkan suami bernikah lagi mendapat ganjaran payung emas. Dan sampai ada orang kata, Nabi kata kalau isteri ni dia izinkan suami dia nikah lagi, nanti dapat payung emas. Aduhai, saya nak kata gini ya, belum tentu payung silver kita dapat. Belum tentu payung silver pun kita dapat. Sebab apa? Adakah ini hadis Nabi? Hadis Nabi ataupun bukan? Okay? Adakah ia adalah hadis Nabi ataupun bukan? Selalu kita dengar kan, kita pun sibuk-sibuk cakap, tak apalah, nanti dapat payung emas kan, Alhamdulillah lah. Kena ingat ya, kena ingat. Kenyataan ini bukan hadis. Tiada dalil langsung dalam agama kita. Dalam Al-Quran tidak ada menyebutkan tentang hal itu. Nabi SAW juga tidak pernah menyebutkan tentang hal ini. Wallahu a'lam datang daripada mana kenyataan tersebut. Tetapi masih lagi ada orang kata ini hadis Nabi, ini hadis Nabi. Kan Nabi kata kalau kita ni bagi izinkan suami kita kahwin lagi, nanti kita dapat payung emas. Saya nak kata gini ya. Kita tidak menafikan seorang isteri, okey? Lelaki kalau dengar ni suka kot. Okay. Seorang isteri, bila dia mengizinkan suami dia bernikah lagi satu, memang itu adalah pahala untuk dia. Kan? Pahala untuk dia. Bila dia ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, itu pahala untuk diri dia. Dan kalau pun kita kata pasal emas ni kan, dalam syurga memang ada emas. Tapi kalau kita letakkan satu ganjaran yang spesifik untuk wanita yang mengizinkan suaminya bernikah lagi dengan satu ganjaran yang spesifik ataupun satu ganjaran yang khusus seperti payung emas, lalu kita kata ini kata Nabi, bukankah itu satu bentuk pembohongan ke atas nama Nabi SAW? Jadi kena hati-hati muslimah. Okay? Kena hati-hati. Muslimin, muslimat. Okay? Muslimin, muslimat. Kena hati-hati. Kita ni jangan pandai-pandai. Kalau ia bukan sesuatu daripada nas agama kita, jangan kita pandai-pandai kata ia daripada dalam agama ajar, dalam hadis Nabi kata gini. Padahal tidak ada. Sebab ingat, apa kata Nabi tadi? فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. Siapa yang berdusta atas nama aku, maka hendaklah dia menempatkan ataupun hendaklah dia mempersiapkan tempat duduknya dalam api neraka. Okey? Dan satu perkara yang saya jumpa, saya tak tahu adakah perkara ini dia famous ataupun tidak di kalangan masyarakat kita. Mungkin di negara jiran, tapi yang penting hal itu tersebar menerusi social media dan sebagainya. Yang mana ada kan, saya jumpa tentang semangka. Sedap dia kata. Tahukah anda, Rasulullah SAW bersabda, setiap wanita hamil yang makan buah tembikai, buah tembikai ni adalah buah semangka ya. Kalau
kalau Malaysia lah, di Malaysia dipanggil tembikai, tapi kalau kita di Singapura kita panggil buah semangka. Maka anaknya akan cantik wajahnya dan baik akhlaknya. Jangan lupa share post ni. Oh, ingat tengok ujung tu, dia kata apa? Jangan lupa share post ni. Tapi ya, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, nampak di situ statement awal di situ, dia kata apa? Ini daripada siapa? Jelaskan, daripada Nabi SAW. Dia letakkan depan itu Rasulullah SAW bersabda, setiap wanita hamil yang makan buah semangka, maka anaknya akan cantik wajahnya dan baik akhlaknya. Setiap pesan, jangan lupa share post ni. Kita pun, kita share kepada semua kawan-kawan kita yang pregnant. Kan? Mungkin begitulah kan? Kita share semua kepada kawan-kawan kita yang pregnant. Kemudian, kita sebarkan dekat Facebook, IG dan sebagainya. Seronok sangat. Makanlah buah tembikai banyak-banyak. Nanti anak kita cantik. Baik pula akhlaknya. Perkara ini palsu. Jangan nak seronok sangat. Perkara ini adalah palsu. Sebab itu, bila kita ni kan dapat satu hadis yang disebarkan, kita usaha untuk periksa terlebih dahulu sejauh mana kesahihan hadis itu. Okey, sejauh mana kesahihan hadis itu. Jangan kita menjadi punca yang menyebarkan sesuatu yang palsu. Dalam kehidupan kita, benda-benda yang fake ni, benda-benda yang palsu, yang bahasa Inggeris sebagai fake kan, benda-benda yang fake ini, kalau kita sebarkan, bukankah ia menyalahi undang-undang? Betul tak? Kalau berkenaan dengan hal-hal lain, kita begitu prihatin tentang berita, tentang perkara-perkara yang berlaku dalam kehidupan kita, kan? Jangan kita buat benda-benda palsu ni, jangan kita sebarkan perkara-perkara yang tidak ada dasarnya. Kerana apa? Ia adalah fitnah. Maka bila ia berkaitan dengan Nabi SAW, saya nak kata begini, ia lebih-lebih lagi perlu kita ambil perhatian. Jangan kita ambil sambil lewa, yang menyebabkan bagi kita tak apa-apa benda baik. Ya betul, benda baik. Saya tak nafikan. Okey, benda baik. Ingat pada perbincangan kita pada minggu lepas, adakah kerana kita buat, adakah kerana hal itu berkaitan dengan untuk mengajak orang kepada kebaikan, kita dibolehkan untuk mereka hadis palsu? Jelas dalam perbincangan kita pada minggu lepas, tidak dibenarkan. Ia tetap berdusta, ia tetap dianggap sebagai berdusta atas nama Nabi SAW, sama ada untuk tujuan baik ataupun tidak, untuk tujuan yang baik ataupun bukan, untuk sama ada untuk tujuan yang baik ataupun tidak. Bila dah namanya berbohong atas nama Nabi, ia adalah berbohong atas nama Nabi dan ancamannya tetap sama. Ancamannya tetap sama. Maka sebab tu begini, saya nak tutup perbincangan kita pada hari ini. Bila kita niat buat satu dosa, kan? Dengan satu niat yang jelas. Walaupun niat kita baik, tapi berdusta atas nama Nabi itu adalah berdosa. Kena ingat ya. Niat baik ataupun niat tak baik, dua-dua itu adalah dosa. Maka hukum ataupun balasan ke atas pelakunya juga jelas. Sengaja dusta, maka balasannya ialah siapkanlah diri kita untuk masuk ke dalam api neraka. Jadi, kita jangan buat main-main ya perkara ini. Sebab ancamannya adalah ancaman yang keras. Maka sebab itu kita kena jaga baik-baik. Jaga apa? Jaga hadis Nabi SAW. Agar ia tidak dipalsukan, agar tidak ada sebarang pemalsuan disandarkan kepada Nabi SAW. Dan jika ada mana-mana hadis yang palsu, kita jangan rasa kerana niat kita baik, kita
sebarkan. Kena ingat, niat itu tidak menghalalkan cara kita. Dan dengan jelas Nabi kata, pendustaan ke atas nama Nabi SAW, ia bukan satu perkara yang ringan. Bahkan Nabi perintahkan kepada kita, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapkanlah tempat duduknya dalam api neraka. Dengan contoh-contoh yang telah saya berikan itu tadi, kan, mungkin banyak lagi contoh-contoh yang berlaku dalam masyarakat kita berkenaan dengan pemalsuan hadis di atas nama Nabi SAW. Jika kita dulu kurang prihatin, saya ingin mengajak semua pada hari ini yang mendengar dan mengikuti kuliah kita ni agar lebih prihatin, agar lebih berhati-hati ketika kita menyandarkan sesuatu pada Nabi SAW. Baik, itu sahaja perbincangan kita pada hari ini. InsyaAllah kita bertemu di sesi yang akan datang. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.